Minta maaf lah ni iklan. Ya, okey. Ingat adik-adik, lepas insyaAllah ada satu round je lagi, dan adik-adik boleh tanya seberapa banyak soalan kepada panel kita lah. Nak minta Aiman Azlan ke pula untuk cerita pengalaman dia kan. Mana tahu ada lagi lebih menarik kan. Okey, seterusnya persoalan kepada saudara Aiman Azlan. Apakah cabaran utama bagi pasangannya dalam tempoh sebelum berkahwin? Cara-cara menjaga hubungan yang sebutannya semasa tempoh tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cabaran sebelum berkahwin? Bagi pasangan yang dah confirm lah, saya nak kahwin dengan you dah kahwin dengan saya. So proses sudah berlaku. So perkahwinan saya yang tak berlaku lagi. So di antara tu apa cabaran dia? Oh, saya teringat kawan saya. Minggu lepas ke 2 minggu lepas, dia datang kat saya, dia kata saya dah kenal dengan seorang perempuan ni 3 bulan. 3 bulan. Tapi dia kata aku tak tahu nak tanya apa. 3 bulan tak tahu nak tanya apa. 3 bulan tu dah confirm lah. Dah confirm dah. Bukan dating ke apa. Dia macam tanya perempuan tu berminat tak, betul berminat. 3 bulan tu proses tanya menanya lah. Tapi after 3 bulan dia jumpa saya, dia kata aku tak tahu nak tanya apa. Lepas aku cakap 3 bulan kau buat apa? 3 bulan tu dia tanya kosong-kosong lah, dia tak tahu nak tanya apa. So cabaran utama adalah you kena tahu what do you want. Hang nak apa? Sebab kalau kita tahu kita nak apa, kita tahu kita nak tanya apa. Tapi bila kita tak jelas kita nak apa. By the way, bunyi background ni biasa bila you kahwin nanti. Sekarang mungkin rasa pelik bunyi background ni you akan immune bila dah kahwin nanti. Okay? You akan kena belajar untuk hargai music di background. Bila nak bersembang dengan isteri kan, belakang tu huha, kita pun letak satu macam ni. Mesti nak sembang dengan isteri kan. Huha, ya, apa khabar tu? Biasa, itu satu skill you kena belajar belajar bersabar. And by the way, sebab korang duk fokus kat sini kan, saya nak cerita sikit lah. Ini sebenarnya satu benda yang mungkin sekarang you rasa macam suara-suara menangis kat masjid, menangis waktu program, you rasa macam lecehnya, mak ayah dia bila nak jaga ni. Tapi bila you dah jadi parent, you sedar satu benda. Number 1, you tak boleh kawal anak bila menangis, bila senyap. You wish you boleh kawal, tapi you tak boleh kawal. Itu number 1. Number 2, sekarang mungkin rasa annoying, tapi bila dia dah besar, you akan rindu bunyi itu. Faham tak? Jadi hargailah bunyi itu sekarang, selagi mana dia masih ada. Sebab nanti tak bunyi dah. Lepas tu you macam, oh kenapa anakku tak cakap dengan aku? Bila anak cakap dengan hang, tak layan. Faham Okay, itu just review kepada masa depan lah. Alright? Practice sekarang. Okay, bawa anak dekat hari jumpa dia orang. Practice. Anyway, cakap pasal apa dah? Siapa yang buat kahwin? Cabaran sebelum kahwin. Cabaran sebelum kahwin. Okey, saya cakap tadi kan, kawan saya tu clueless, tak tahu nak tanya apa. Salah satu puncanya adalah dia tak tahu dia nak apa. Lelaki tu tak tahu dia nak apa, perempuan tu tak tahu dia nak apa. Dan puncanya adalah number 1, dia nak tahu semua benda. This is a problem. Bila sebelum kahwin, you rasa macam I want to know everything before I make a decision. Perempuan tu cakap macam tu, lelaki pun lebih kurang. The problem is, it's impossible to know everything. Mereka yang sudah berkahwin boleh testify yang walau awesome macam mana pun ta'aruf tu, ada banyak benda lepas kahwin surprising. Betul tak betul? Betul. Surprising. Sebagai contoh, saya dengan isteri saya kenal dia sejak sekolah menengah. Kebetulan lah berkahwin dengan orang dengan kita kawan sekolah menengah dulu. So saya kenal dia. Kenal lah, macam dalam kelas saya tahu lah perangai dia macam mana. Tapi still, after kahwin pun still benda surprising macam tak tahu pula perangai macam ni. Positif lah, kalau negatif ke apa. So it's impossible to know everything.
So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kalau aku tak tahu semua benda, macam mana aku nak decide? Itu logik kita kan. Nak decide kena tahu semua benda. Okey, saya bagi analogi macam ni lah. Al-Quran. You tahu semua benda ke pasal Quran? Tak. Tapi you still percaya? Tak? Tak? Ke tak percaya? Percaya kan? Walaupun saya tak tahu semua benda pasal Quran, tapi saya tahu cukup untuk saya percaya. Faham? Sama juga macam perkahwinan. Sebelum berkahwin, dia punya goal dia bukan untuk tahu semua benda. Goal dia adalah aku nak tahu cukup maklumat untuk aku buat keputusan. Sebab itulah penting untuk tanya soalan, you nak apa? Sebab apa you nak, itu you cari. Sebagai saranan yang general saya bagi tahu kepada orang-orang yang sebelum kahwin, saya cakap macam ni. Bila you nak pilih calon untuk anak. Untuk anak. Jangan pilih untuk diri sendiri. Fikir jauh sikit. Bila tengok lelaki tu tanya, ini ke aku nak jadi bapa untuk anak aku Ini ke? Bila tengok perempuan, tanya lebih sikit, ini ke yang aku nak jadi mak anak aku? Tanya lebih sikit. Jangan tanya pasal, oh ini ke nak jadi isteri aku lawa, comel. Sebab you akan bias. Cuba tanya bagi pihak anak yang belum lahir tu. Adakah ini akan jadi mak kepada anak aku, yang akan didik anak aku, nurture anak aku? Adakah ini bapa kepada anak aku yang nak didik anak aku sebagainya? Barulah jelas sikit kita punya pilihan tu. Itu satu contoh. Point dia adalah know what you want, then you know what to ask. Barulah jelas kita punya ta'aruf tu. Bukan tanya kosong-kosong. Benda tanya apa? Favorite colour apa? Favorite colour tidak menjejaskan perkahwinan. Trust me. Tanya soalan yang menjadi foundation perkahwinan. Itu soalan penting. Favorite colour apa? Allah. Durian makan kedua. Allah. Itu soalan yang kita tulis dalam buku biodata waktu sekolah rendah. Itu soalan tak penting. Soalan tu ekstra. Tanya soalan yang menjadi foundation perkahwinan kita. Macam mana cara you belanja? Penting. Sebab statistik menunjukkan salah satu punca utama perceraian apa dia? Duit. Bukan duit tak cukup. Duit tak erti belanja. Orang miskin boleh bahagia. Confirm. Orang kaya boleh bahagia. Confirm. Yang tak bahagia adalah bila tak erti belanja. Okay, bilangan duit tak masalah. Saya bagi 1 juta boleh habis esok. Sebab apa? Tak erti belanja. Saya baca satu artikel. Ada seorang wanita di Kanada, dia menang loteri $10 juta. Habis. $10 juta habis. Bayangkan. Saya fikir $10 juta, kalau bagi 1 juta pun aku tak tahu nak buat apa. Tapi dia boleh habiskan 10 juta. Sebab apa? Sebab dia tak ada skill menjaga duit. Apa lagi soalan penting yang nak tanya? Tanya pasal emosi. Emotional control. Itu aspek penting dalam perkahwinan. Macam tengok, tak ke si bapa tu kena bersabar? Betul. Kita sayang. Ini anugerah Tuhan. Tapi ada ketika insan ini akan memberi ujian terhadap emosi. Dia setuju. Macam mana kita nak tanya dia pasal emosi dia? Pasal kita bias. Kalau you tanya saya, Iman, you sabar tak? Of course lah aku sabar. Skala aku nombor 10. Skala 1 sampai 10, aku 10. So, trik dia macam ni. Tanya best friend dia. Kalau lagi baik dia apa tau? Tanya best friend dia, yang roommate dia, yang pernah travel dengan dia, yang pernah deal duit dengan dia. Kalau you jumpa orang yang ada 4 kriteria ni, itu orang utama yang you kena interview. Seriously, you kena interview dia. Tanya, ini macam mana? Okey tak? Sebab dia tahu everything yang you tak tahu. Pagi dia macam mana? Tidur dia macam mana? Dengkur ke tak? Ada setengah benda yang penting kepada you, tak penting kepada orang lain. Saya bagi contoh praktikal. Berdengkur. Ada orang berdengkur tu satu isu yang besar bagi dia. Maknanya dia tak boleh tidur kalau ada orang dengkur.
Problem tu dalam perkahwinan. Pasal you kena tidur sekali. Macam mana nak tidur kalau orang sebelah ada orang tak kisah, bunyilah macam mana pun aku tidur relax. So you kena tanya soalan yang mana menjadi foundation perkahwinan you. Okay? Tanya soalan macam tu. Itulah saya rasa cabaran paling besar lah sebelum perkahwinan. You nak tahu apa you nak. Kadang-kadang kita tak jelas sebab kita tak ada pengalaman. Aku tak tahu apa aku nak. Aku nak kahwin je. Itu masalah. So you kena banyak bersembang dengan orang tua. Tanya apa yang saya perlukan untuk nak make sure perkahwinan ni berjaya. Dia akan bagi tahu, okey, kena banyak bersabar. Bersabar tu satu benda yang orang tua selalu cakap pasal perkahwinan. Memang betul, kena banyak bersabar. Memang betul, ada point. Kena ni, kena tu, duit dan sebagainya. Bila orang tua cakap pasal duit, tak semestinya dia orang mata duit kan. Most of the time, dia orang cakap pasal duit sebab dia orang tahu duit ni satu isu besar dalam perkahwinan. Kan? So, banyak bersembang dengan dia orang, you akan lebih jelas sikit lah apa nak tanya dengan bakal pasangan nanti. Sebab saya rasa itu cabaran paling besar lah. Okay? Babak bergaul tu ialah kita pasal ikhtilat dan sebagainya. Itu bukan isu terbesar pada pendapat saya. Sebab kalau dia faham pasal ikhtilat, no problem. Cuma isu terbesar dan nak tanya apa? Apa you nak dalam perkahwinan ni? Dia fokus di situ. InsyaAllah perkahwinan you jalan jelas. Okey? Dah habis dah tu? Oh, ada satu lagi? Okey. Allahu'alam. Okey. Terima kasih banyak kepada saudara Aiman Azlan. Okey, bila bercakap tentang cabaran ni, saya teringatlah satu kuliah Ustaz Al-Haidus. Dia ada trik yang menjadikan tak salah untuk kita nak keluar berduaan antara muslim-muslimat. Tahu macam mana? Bawa mak ayah sekali kan. So kalau berani, kalau nak keluar sekali boleh, tak ada masalah. Bawa dia punya ayah, bawa dia punya wali lah. Mudah cerita. Okey, sedikit selingan lah. Saya tengok trend sekarang saya tak buat tapi trend sekarang dia suka main pick up line. So saya ambil dari tadi satu. Belajar dulu ambil aliran apa? Aliran ke hati awak. Itu salah satu lah. Banyak lagi pick up line saya dah banyak-banyak benda. Berkesan ke? Saya nak tanya jujur lah. Kalau lelaki guna line tu, berkesan ke? Tak. Dia banyak main dengan hati rasanya. Rasa macam berbunga sikit gitu. Tapi kalau suami buat tu berkesan ke? Okey, semua lelaki yang pelik-pelik tak berkesan lah. Macam mana saya interview sikit. Kalau lelaki buat macam ni, okey tak? Suka tak? Kalau lelaki macam duduk bercangkung tepi jalan. Hey! Suka? Okey, saya pelik kenapa lelaki buat? Macam berkesan ke? Okey, tu je nak tanya. Okey, soalan yang seterusnya. Mana dah soalan? Soalan hilang lah. Ni. Tak ada. Okey, ni insyaAllah soalan last lah untuk Madam Arfah. So, adik-adik perlu silakan soalan ni. Okey, statistik ini menunjukkan banyak pasangan muda baru berumah tangga telah bercerai akibat tidak mengenal pasangan masing-masing yang mendalam. Wajarkah pasangan mengenal satu sama lain sebelum menikah untuk mengelakkan perselisihan faham selepas berkahwin? Bagaimana untuk mengetahui jika benar sedia dalam alam perkahwinan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adin dan Aiman ya, kongsi yang baik. Sebenarnya soalan soalan yang terakhir ni lebih kurang macam yang Aiman dah sharekan tadi ya. Soalan apa yang kita nak tanya pada bakal isteri. Begitu juga dengan sebab apa soalan yang kamu akan tanya menentukan perspektif kamu dalam melihat perkahwinan tu ya? Sebab, ingat divert sekarang ni adik-adik, sahabat-sahabat tengok memang kalau ikut percentage ataupun kita kata statistik perceraian sangat menakutkan sangat menakutkan, especially bagi pasangan muda. Antara perkara yang kadang-kadang yang tengok dalam statistik kamu, antara asasnya perkaranya yang paling penting dan biasanya
setiap perceraian adalah komunikasi. Skill dalam berkomunikasi. Bukannya nak jadi public speaker, tak. Macam mana kamu nak deliver apa yang kamu mahu, dan the other party can understand what you want and can agree with that things, you know. Communication, ya? Perkara tu juga yang bukan sahaja semasa perkahwinan, tetapi juga semasa pra-perkahwinan, sebagaimana yang Aiman sebut tadi. Saya share kriteria saya, kan, bagi panduan yang praktikal. Kriteria, bila saya melihat perkahwinan, saya sebenarnya masa umur kamu ni, saya memang tak nak kahwin. Beratur yang tanya, cik. Oh you? Tak maksudnya dia datang tu ada, tapi sebab saya dah set, bila saya masuk UIA, matrik, saya kata saya nak kahwin habis belajar. Saya set. Sebab sangat penting apa yang kamu tentukan, apa yang kamu set untuk diri kamu. Saya hanya akan bersedia bila nak berkahwin, bila, especially perempuan. Begitu juga lelaki. How your mind make it, macam mana minda kamu itu, macam mana, apa yang kamu fikirkan dan kamu putuskan itu akan menentukan tindak tanduk kamu. Macam saya kata saya tak nak kahwin sampai saya dah kerja, sebab saya keluarga susah. Saya 8 orang adik-beradik, mak ayah memang kita orang dah melalui macam-macam. Jadi memang saya rasa nak kerja dulu baru saya nak kahwin. Dan saya masa third year dalam tempoh saya belajar tu, saya dipersuade oleh kawan saya. Kata, Arifah, dia kata, dia panggil saya A, nama gelama saya A. Pelik lah. Kembar saya I, A, I. Dia adik panggil Kak A. Kak I. Okay, dia kata dia kata dah third year ni, tak boleh, kena fikir juga, nanti tak laku je ayat dia. Kita tambah sikit lah. Sahabat saya tu sebut dengan bahasa Arab tu, sebab dia kuliah bahasa Arab. Dia kata, penting enti. Saya kata, ya Allah, kena brainwash dengan dia. Dan masa tu saya terus kata, okey, tak apalah, saya setujulah dengan saranan ni. Saya kata, saya terus, apa yang saya buat, saya tetapkan kriteria lelaki yang macam mana saya nak. Macam yang Aina sebut tadi, sebab saya melalui usia sangat penting, saya perlukan perkara tu. Saya tetapkan 4 kriteria. 4 tu 4 kriteria tu yang saya tahu itu sesuai untuk diri saya. Alhamdulillah kami nak masuk tahun ke-10. Sentiasa berdoa supaya Allah tidak menguji kami dengan sesuatu yang kami tak mampu buat. 4 kriteria saya, pertama agak retorik, tapi dia orang yang beragama. Yang saya definisikan beragama tu bukanlah yang pakai jubah, tak. Akhlak dia tu ada agama. Yang kedua, saya nak dia ni bukan seorang pemarah. Sebab saya ni cengeng, sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak nangis. Saya tahu diri saya. Jadi saya tak suka orang yang cepat-cepat marah gitu, tahu. Sebab saya tahu saya tak nak orang yang panas marah. Ketiga, saya nak orang yang pandai dengan orang tua. Dia memang ramah dengan orang tua, hubungan baik dengan orang tua. Dan keempat, orang yang dalam kanak-kanak ni memang dia masuk. Sebab saya adik-beradik ramai kan. Mungkin saya keturunan yang subur, jadi anak saya mungkin ramai juga. Jadi ayah yang baik untuk anak-anak saya. Jadi itu kriteria saya. Saya kenal diri saya nak orang yang macam mana. Cukup kriteria tu, saya terus ni. Dan saya tak aim tinggi pun. Tak aim dah presiden kelab ke masa zaman belajar kan. Tak aim tu. Saya aim yang sedap, yang sedap mata saya memandang, orang yang bertanggungjawab, orang yang ada 4 kriteria ni saya akan terima. A week after that, saya dilamar cik. Itu kisah saya lah. Okey. Jadi berbalik pada persoalan tadi, apa nama? Nak tahu kita dah bersedia ataupun tidak. Dalam keadaan banyak kes-kes yang berlaku dalam fasa perkahwinan, penting betul-betul tahu matlamat perkahwinan. Yang saya, suami saya ajar saya masa mula-mula kami ta'aruf kami simple je. Tanya, lepas ni nak buat apa? InsyaAllah kadang-kadang saya nak praktis ataupun antara dua lah saya nak buat master. Suami saya kata dia memang nak jadi academician. Itu je. Lepas tu terus diberi panduan macam mana nak mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, especially tentang istikharah. Ini saya ada share dengan adik-adik muslimat yang datang jumpa saya.
yang Ustaz Murabi saya ajar masa tu, dia kata lepas solat maghrib, solat sunat hifzil iman, niat untuk pelihara iman. Lepas tu solat sunat istikharah. Terus waktu tu. Ini saya buat. Lepas tu sebelum tidur, wuduk semua, solat sunat witir. Saya buat. Alhamdulillah saya mimpi 3 malam berturut-turut suami saya. Tak, itu bahagian saya. Ada yang tak, tetapi ini yang saya lalui. Soalan tak ada, saya pun tak tahu macam Aiman, macam tak nak tanya apa saya tak tahu. Tapi bila kita ada basic foundation, suami saya ingatkan ketika tu masa kami dah confirm, mak saya dah setuju, kita orang dah confirm, dia pesan kat saya, dia kata perkahwinan yang kita nak bina ni, perkahwinan yang menjadi jambatan ke akhirat, yang menjadi batu loncatan cepat ke akhirat. Jadi kita kena jadikan perkahwinan ni ladang untuk express ke akhirat. Jadi bila macam tu, macam mana? Don't expect but ready to act. Itu ayat saya. Sedia untuk memberi instead of letakkan expectation. Dalam perkahwinan banyak berlaku masalah sebab apa? Bila kahwin saya expect isteri kejut semayang subuh contohnya, ataupun si isteri expect suami jadi imam yang cinta-cinta Islamik ni. Suami tak larat juga nak bangun subuh. Kita kata, ya Allah, suami aku bukanlah suami yang aku idamkan. Berlaku pada sahabat baik saya sendiri. Sebab appearance memang nampak memang makam wali gitu kan. Tapi yang sahabat saya ni, dia datang masuk dalam alam perkahwinan itu dengan expectation sebegitu. Expectation nanti suami dia imam dia, lepas tu suami dia bagi tazkirah kat dia. Real. Sebila saya korek masalah. Lepas tu suami dia ajak dia melakukan kebaikan, pergi berdakwah. Tapi suami dia happen to be tak macam tu. Bahkan ada sikap-sikap yang tersendiri yang dia kata macam kalau dia tahu awal dia tak nak kahwin dengan dia ni je, that kind of statement. Saya beritahu dia, dalam perkahwinan jangan letak expectation. Perkahwinan bila kamu dah buat keputusan yang dia ni lah bakal suami kita, dia ni lah orang yang akan bakal hidup bersama, dan terus set dalam diri kita apa yang kita boleh buat dalam nak membahagiakan rumah tangga. Saya 10 tahun macam Aiman sebut tadi, masih perkahwinan ni dia datang dengan komitmen dan tanggungjawab. Bila saya pilih suami saya itu seorang yang tidak pemarah, alhamdulillah, kerana saya ni banyak masalah. Kadang-kadang perempuan ni dia simple, bercakap tak kena topik, tak bercakap bukan tak kena topik, bercakap topik campur-campur. Ini saya ni kejap tahu ubah topik ni, kejap tahu ubah topik ni. Suami saya confused, mama ni cakap tentang apa sebenarnya. Itu boleh menguji minda dan kesabaran seorang lelaki yang bernama suami. Akhirnya dia, okey, tak apa. Dia reda je apa yang kita cakap. Kompleks. Wahai lelaki-lelaki sekalian, wanita ni kompleks. Kadang-kadang expectation dia, birthday you jangan lupa. Itu saya kadang, saya kena merajuk sampai saya tak bagi hadiah. That kind, simple things. Masa tu baru dalam tahun ke-3 perkahwinan. Saya pernah menangis masa awal perkahwinan sebab saya tak pandai nak berkomunikasi dengan suami saya. Struggle sebab kita tak macam you Allah pergi bercinta. Saya masih lagi dalam proses belajar. Saya nak minta duit waktu tu, saya tak kerti. Tak minta duit pada suami. Masa tu dalam awal sebulan 2 bulan kan, saya macam nangis saya. Kan saya kan kuat nangis, saya tak adalah. Tapi benda macam tu. But that is why it is very important. Before marriage, you have to have a mental preparation, knowledge and emotion untuk develop supaya dalam perkahwinan tu tahu macam mana nak react. Sebaik suami saya ni cool. Dia dah boleh react isteri yang macam ada bipolar disorder macam saya kan, macam pelik ni, ada permasalahan. Dia tak duit, mama nak duit. Tak ada masalah bagi, sebab kita ni rasa bersalah, rasa tak pandai. That kind of feeling, mixed feeling dia perempuan ni. Okay, jadi benda yang simple macam tu. Sebab tu kamu baca surat khabar kan, bercerai sebab apa? Simple apa surat khabar punya heading? Berita harian ke apa yang bercerai sebab isteri pasal nasi lemak lah, benda-benda simple, bercerai. Sebenarnya bukan itu. Itu adalah kemuncak climax kepada hilang sabar dalam perkahwinan tu. Puncanya bukan yang literal yang kamu nampak tu. Puncanya adalah masalah
yang tidak mampu dikomunikasikan dengan baik dan akhirnya pada peristiwa yang kita nampak very simple. Jadi penting dalam perkahwinan untuk you all nanti dah masuk pasal perkahwinan itu sekarang ni banyak kursus-kursus Baitul Muslim ke apa, pergi walaupun tak ada calon lagi, pergi supaya you ada overview. Kalau dah ada calon yang tak tahu nak buat apa tu, daftar kursus sama, pergi kursus, bukanlah pergi berdua maksudnya ambil, kita kata kursus ni kena pergi, ambil kursus tu pergi, at least apa dia, kamu boleh bina Wahdatul Fiqh, Wahdatul Amal, dia bahasa-bahasa tu boleh membina kesatuan fikiran dan kesatuan amal dan nak membentukkan rumah tangga yang macam mana, sebab masing-masing dah terima knowledge yang sama. Okey, itulah itulah ya. Nanti tanyalah soalan kalau nak tanya. Okey, saya serah kepada Izzuddin. Okey, terima kasih banyak kepada Madam Arfah atas pencerahan berkaitan dengan communication. Kalau kita tengok balik Woman from Mars, Men from Venus, from Joy Gray. Kata balik. Men from Mars, Okay, Men from Mars, Woman from Venus. Alright. So dalam Joy Gray tu dia menceritakan tentang bagaimana muslimat yang lebih kepada perempuan lah, lebih kepada fikirannya lebih kepada emosi, dan lelaki ni lebih kepada rational. Cara berfikir dia berbeza. Okey, baik. Jadi saya kira itu saja perkongsian kepada daripada ahli panel dan saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya juga ingin buka kepada adik-adik untuk bertanyakan soalan. Dipersilakan. Sama ada muslimin atau bukan muslimin. Silakan. Nama dan tujukan soalan kepada panel yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Umi Munirah binti Muhammad Syukri, UTP. Nak tujukan ada dua soalan untuk setiap panel. Soalan pertama untuk Madam Arfah. Kita muslimat ni kan ada dimomokkan oleh orang-orang tua, macam kalau apa-apa yang kita masih belum fix sekarang, dia akan automatically fix after kahwin. Contohnya mengemas ke apa, something like that kan. So betul pendapat Ustazah pasal apa yang diperkatakan. So soalan kedua untuk saudara Aiman Azlan, pendapat kalau seseorang tu dia berubah menjadi Islami untuk dapatkan pasangan yang Islami. Wallahualam. Okey, saya bagi panel untuk menjawab dulu. Nanti next soalan boleh tanya. Boleh mana-mana dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ditanya oleh siapa tadi nama? Fatin Munirah, sorry. Teringat. Okey, Munirah tanya soalan pada saya, betul ke sebenarnya pandangan yang mengatakan lepas kahwin ni insya-Allah kita akan okey. Masak terus, yang tak pandai masak lepas kahwin kita terpaksa masak dan akhirnya pandai masak, you know. Is it true? Betul tak soalan tu? Betul ya? Okey, kalau tentang tu apa yang saya nak share dengan adik-adik, tak semestinya sebab ada yang boleh, sebab kadang-kadang keadaan yang membentuk satu keluarga tu dia bukan sama standard pada keluarga-keluarga yang lain, sebab dia ditentukan dengan siapakah individu dalam keluarga tu. Kalau individu dalam keluarga tu positif dan sentiasa berusaha untuk improve diri, that kind of element ada, insya-Allah boleh. Tapi kalau dia dalam keadaan tu sentiasa mencari salah orang, sentiasa mencari alasan ataupun sentiasa dia nak menang, takkan berjaya. Boleh faham? Okey. Tentang masak, tentang mengemas, tentang apa sahaja dalam rumah tangga, apa yang habit yang kita ada sekarang, contohnya apa? Contohnya habit suka tidur lepas subuh. Jangan mimpi lah lepas kahwin boleh berubah. Kalau tak cuba berubah dari sekarang. I'm telling you something yang very factual, penting. Kalau rasa nak nanti jadi morning person, latih dari sekarang. Kalau tidak, bolehlah seminggu awal kahwin
sebulan ke, lepas tu the real face is akan terkeluar kan. 3 bulan tu fasa honeymoon, 4 bulan tu fasa menghadapi perangai sebenar. Tak boleh berubah daripada sekarang. Nak jadi apa daripada sekarang. Nak lelaki yang macam mana? Contohnya dah confirm tak nak perokok, beritahu dia. Kalau belum confirm pun beritahu dia, syarat saya nak jadi suami saya sebelum kahwin dah berhenti merokok. Sebut daripada belum kahwin. Sebab masa sebelum kahwin semua akan berusaha untuk realisasikan, sebab tak dapat lagi. Jadi yang perempuan apa-apa minta sebelum kahwin pada lelaki. Lepas kahwin payahlah sikit Jadi begitu juga yang kita ni, kalau yang wanita ni, tentang skill-skill tersebut takkan automatik berlaku dengan realiti sekarang yang mana wanita pun bekerja, lelaki pun bekerja. Jangan idealistik. Saya sendiri pernah orang kata macam ni. Saya masa zaman belajar dulu, ada seorang muslimah ni memang sentiasa terkenal, dia sentiasa senyum dengan suami kan. Semua orang sangat kagum dengan dia. Masa tu saya pernah ada hati, susah ke sebenarnya nak senyum dengan suami? Saya rasa macam tu. Nak bermanis muka dengan suami tenang je masa tu kan, zaman idealistik, rasa macam tak adalah susah sangat. Suami tu kan yang kita rasa macam tu. Bila masuk pada fasa realiti memang susah, especially kita perempuan. Sebab bila kita kahwin, suami kita tu lah yang paling rapat dengan kita. Dan yang buruk-buruk kat ni kita nak tunjuk kat suami kita. Bukan maksudnya apa, stres kita, merajuk kita, faham tak? Macam mana nak bermanis muka selalu dengan suami? Suami nak kena terima je semua angin-angin kus-kus kita tu kan. Definitely it is very difficult. Saya kata Masya Allah, ini mesti yang saya macam belakang sikit tu. Saya rasa masa susahnya, memang susah. Susah nak sentiasa bermanis muka dengan suami. Itu yang senang tu. Itu simple je. Belum lagi nak sentiasa hidang air dengan suami, nak masak ni. It's not that simple. Dan lelaki jangan expect jadi macam raja dalam rumah tangga. Dalam dunia sekarang, dalam dunia sekarang, bila isteri pun bekerja, suami pun bekerja, berat, penat pun sama-sama rasa. Compliment each other, helping each other tu kena ada. Kesediaan sebegitu. Jangan retorik, nanti isteri saya setiap balik kerja akan hidang air. Tak, awak kena cari sendiri kat dapur. Sebab sama-sama penat. Jangan bila kamu ada expectation macam tu, memang takkan bahagia lah. Asyik ada point je nak discredit isteri, discredit suami. Okay, saya rasa boleh menjawab kot Okay, the point is to have to practice lah. Kena selalu practice. Mungkin dari sekarang boleh belajar masak dengan mak Ai. Okay, seterusnya Lelaki dan wanita belajar masak dengan mak. Wanita je tau. Lelaki belajar masak dengan mak. Dua-dua. Just nak tambah sikit lah apa yang Ustazah yang Madam sebut tadi kan, tentang wanita hidang air kepada si suami, which is obviously a good thing. Cuma saya nak tambah sesuatu, bila kita expect orang buat benda tu. So isteri nak hidang kepada suami no hal, tapi bila suami expect benda tu, faham? Kan? So tak kisahlah you letih ke apa ke, dia expect benda tu. So petua yang saya amalkan, petua yang saya reka dan saya amalkan adalah selalu expect kita untuk serve dia, bukan dia serve kita. Ni tak kisah lelaki atau perempuan lah, tak kisah. Selalu expect, kalau nak letak expectation lah, expect kita serve dia, bukan dia serve kita. Kalau dia serve kita bonus, tapi kita kena serve dia. It's common sense lah kan. Isteri balik dia letih, lepas tu minta air pula, ya Allah kan. Common sense lah sikit kan. Jangan ingat sebab you isteri you kena buat. No, late sikit, susah sangat ke buat air. Ni saya cakap sebagai lelaki lah. Kalau media cakap mungkin tak bukan. Sebab saya lelaki, saya ada authority nak cakap benda tu. Susah sangat ke buat air? Tak susah, buat je lah, dia letih tu. Kalau bila dia tak letih tu, dia nak buat lah, tak dia lah. Itu saya nak tambah sikit je lah. Alright, soalan pasal berubah jadi Islamik sebab nak dapat pasangan Islamik. So basically dia punya premis soalan ni adalah dia berubah sebab nak kahwin. Betul ke Munirah? Mana Munirah? Saya tak nampak. Betul ke premis tu? So premis soalan tersebut adalah dia berubah sebab nak kahwin.
maka mungkin ada yang mempertikaikan perubahan dia. Dia kata sebab nak kahwin dia berubah, tak ikhlas ni. So itu satu dimensi lah soalan yang dikemukakan tu. Semua saya nak bagi tahu lah sebagai general rule untuk kita semua. Tak kisah dia berubah sebab apa pun, never pertikaikan niat dia. Sebab dalam hal ini saya pernah lihat dua perkara berbeza berlaku. So individu A berubah sebab nak kahwin, individu B pun berubah sebab nak kahwin. Tapi dua-dua ada outcome yang berbeza. A berubah nak kahwin, itulah niat dia. Ini berlaku sebenarnya. Actually ni cerita famous yang saya tak kisah pun nak sebut nama dia. Brother Shah Kirik. Kenal dia? Kalau tak kenal dia seorang bekas Hindu masuk Islam. Dia masuk Islam sebab dia minat seorang perempuan Melayu. Untuk saya. Oh dah. Dan kat situ cuba contohi dia. Asal korang di belakang, dia nak naik terus. Berapa yang kata kursi tu? Apa logik kursi tu? Anyway, individu A, Brother Shah Kirik. Saya cerita ni sebab dia sendiri cerita secara public, so saya boleh copy paste lah. Dia seorang bekas Hindu nak masuk Islam. Dia minat dengan seorang perempuan Melayu. Perempuan Melayu tu cerdik. Dia kata, you nak kahwin dengan saya, you masuk kelas ni, belajar bahasa Islam. Cerdik dia. Sebab lelaki tu minat dia, dia kata, okey lah, fine. Okay, saya jadi Muslim, fine. Saya cuma nak kahwin dengan you je. Pada asalnya niat dia apa? Dia nak kahwin sebab perempuan tu. So kita fikir macam, tak ikhlas dia ni, tak patut lah. Syahadah dia terima ke tak? Kita fikir macam-macam kita fikir. Mungkin tak valid Islam dia. Oh tak boleh, kena syahadah balik ni. Kena datang balik Masjid An-Nur, kita buat syahadah depan orang, dengan mikrofon, kita bagi dia sijil syahadah yang sah. Kita fikir macam-macam. Kita berfikir benda tak sah je. Kita mencari apa yang tak sah. Okay, anyway, so itu niat asal dia. So dia masuk kelas belajar bahasa Islam. Ini dia sendiri cerita lah. Mula-mula memang dia belajar hanya sebab perempuan tu je. Tapi lama-kelamaan dia tiba-tiba jatuh cinta kepada Islam. Dia minat dengan Islam. Dia belajar Islam. Oh, seronok Islam ni kan. Sampai satu ketika dia bagi tahu yang dia cinta Islam lebih daripada dia cinta isteri dia. So dia kahwin. Asal niat dia apa? Sebab nak kahwin. Sebab dia masuk Islam. So kita nak pertikaikan dia punya keislaman? Tak. Lihatlah dia sekarang. Berapa ramai orang masuk Islam sebabkan dia. Sebab dia punya dakwah. Dia seorang pendakwah yang tegar. Pendakwah tegar. Dia specialize dalam comparative religion. So Bible, Bhagavad Gita, semua tu dia tahu lah. So tu individu A. So kita nak kata dia masuk Islam tak valid, tak boleh juga. So jangan pertikaikan niat orang. Individu B berubah jadi Islamik sebab nak kahwin. Yang ini semata-mata sebab nak kahwin. Mula sampai habis. Tiba-tiba bercerai. Maka apa jadi lepas tu? Kalau dia perempuan, tudung dia layak. Sebab di Islam sudah hilang. Aku Islam sebab nak kahwin dengan hang je. Dah tak jadi. Buat apa tu Islam dah? Pun berlaku juga. Tapi tak kisahlah senario apa pun. Cuma kalau kita jumpa orang yang nak masuk Islam ataupun nak jadi lebih Islamik disebabkan kahwin, jangan pertikaikan niat dia. Doakan dia. Galakkan dia. Bagi nak dia Islamik sebab kahwin, silakan. Galakkan lagi. Janganlah kita macam, bro, jangan macam tu, tak ikhlas. Jangan kita jadi sebab dia tak nak berubah. Nak jadi orang macam tu. Kononnya kita buat benda yang bagus sebab kita tak nak dia niat tak ikhlas kononnya. Tak ada orang boleh sukat niat ni. Nasib baik aku tak bawa anak aku lah. Serius, ni anak. Habis dia orang tak tengok pada kita. Tak apa. Ni semua tiket-tiket syurga kami lah. Tiket-tiket syurga. Okay, anyway, dia berubah sebab tu sahaja. Maka katakanlah selepas berpisah ataupun perkahwinan tak jadi, dia berubah balik kepada diri dia sebelum ni. Walau tak kisah senario mana pun, poin yang saya nak bagi tahu adalah tak kisahlah orang berubah pasal apa pun, sokong dia, galakkan dia. Niat dia boleh improve with time. Tapi janganlah disebabkan kita, dia tak jadi nak berubah. Jangan.
itu satu beban dosa yang berat nak tanggung. Dia nak berubah, lantaklah. Sebab apa you pakai tudung? Sebab you nak pakai tudung, nampak lawa lah. Jangan kata, oh tak, itulah you jangan pakai tudung. Biarlah dia nak pakai tudung sebab you nak. Itu dakwah you nak kepada dia. Galakkan dia. Niat tu dia boleh improve with time. Niat kita berubah-ubah sentiasa. Dia boleh improve dengan masa. Okey? Okey, ikut jawapan tak apa? Okey. Allahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Sobat naik semua naik ya. Muda Arfah dan juga saudara Aiman Azlan lah. Okey, saya buka kepada soalan lagi. Mungkin daripada Muslimin. Silakan. Inilah peluang dalam 40 minit lagi tadi untuk menjawab persoalan. Wadah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Muhammad Khairul Nizam bin Samsudin, intern. Okey, soalan saya, macam mana kita nak menegur nampak? Macam mana nak menegur Ini soalan kepada Medan Arfah ke Aiman Azlan? mana-mana yang boleh jawab lah. Okey. Apa lah kot. Okey, macam mana kita nak menegur bakal mertua kita? Adakah sama caranya menegur macam kita nak menegur ibu bapa kita? Contoh nak bagi kan, kita nak kahwin. Lepas tu perbincangan nak persandingan tu antara kita dengan pasangan. Lepas tu tapi mak pasangan tu yang berlebih-lebihan. Sampai pasangan tu tanya kita, boleh tak tolong nasihatkan mak anak ni supaya jangan berlebih-lebih. I see. Terima kasih banyak. Boleh ke teruskan soalan seterusnya? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Fakrul Rahman bin Abdul Karim, boleh panggil Fakrul. Tahun kedua kejuruteraan awam. Okey. Soalan saya ditujukan kepada mana-mana panel sebab saya lihat semua panel kahwin umur 20-an kan. Okey, silakan. Soalan saya, apakah yang manakah lebih realistik, bukan idealistik, realistik, kahwin umur 20-an atau 30-an? Sebab apa yang telah dibentangkan oleh kawan saya hari itu dalam presentation dia, yang kahwin umur 30-an ni yang realistik sebab dan banyak kecil-kecil fact yang dia bagi dari segi kewangan, dari segi kerjaya, dari segi keluarga, yang semua ni lebih stabil pada umur 30-an. Yang di mana pada umur 20-an ni semua tu dalam fasa perancangan lagi, semua belum tentu dan tak stabil. Jadi dia kata kalau umur 30-an ni lagi bagus lah, semua dah stabil, jadi kan jadi semua kita kahwin pun no problem. Tapi umur 20-an ni banyakkan yang kahwin bercerai sebab masalah-masalah tu timbul lah, sebab dalam rancangan lagi kan, tak stabil lagi. Dan apabila dia orang bercerai, lagi berjaya dia lagi melonjak. Jadi manakah lebih realistik, 20-an atau 30-an? Terima kasih. Itulah pasal. Okey, terima kasih banyak kepada Fakrul. Okey, untuk soalan pertama, saya jemput Medan Arfah untuk jawablah. Soalan berkaitan dengan mertua. Okey, pasangan ni nak berkahwin. Lepas tu ada isu dari sudut mertua nak majlis tu berlebih-lebihan. Dan pasangan muslimat ni minta muslimin dia untuk nasihatkan mertua tu. Bakal mertua lah. Okey. So tu untuk soalan Medan Arfah. Sorry. Okey, jom. Okey. Sekejap, buat lukisan je. Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada yang bertanya. Soalan yang berkaitan tegur tu, mula saya tanya Aiman, tegur ke siapa kan? Tapi memang tapi point ni memang nak kata macam mana nak tegur lah kan, dari sudut persediaan perkahwinan, betul kan? Dari sudut dia nak kahwin, majlis tu mak mertua tu berlebihan sikit. So nak minta muslimin ni tolong tegurkan. Okey. Adik-adik yang dikasihi, waktu tu belum lagi jadi suami pada individu yang suruh tegur. You are not part of the family lagi. Going to be part of the family. Sebab itu saya sebut tadi, antara punca perceraian komunikasi. Komunikasi ni maksudnya how you want to convince other about your idea, about what you want. Hai. Okay. Jadi dalam hal ni, pertama, kenapa yang perempuan tu tak boleh communicate dengan mak dia? Soalan saya, kenapa nak suruh yang bakal suami yang communicate dengan mak? Buat macam tu masalah, langsung tak jadi kahwin nanti.
Faham? Yang wanita ni, it is your parents. Mak ayah kamu. Kalau betul lah soalan tadi. Ya. Yang lelaki, guide dia. Please talk to your parent nicely, discuss it well. Dengan baik. Itu puncanya yang Aiman sebut tadi lah. Sebab tak berbincang ataupun tak mempunyai hubungan yang baik, tak rapat. Jadi kamu tak boleh nak maklumkan pada mak ayah kamu apa yang kamu nak. Wedding yang macam mana kamu nak. Kamu suruh pula orang yang bakal masuk dalam family. Bahaya tu boleh apa? Mak tu akan rasa terasa. Awal-awal lagi dah mula nak pangkah, Membelakangi lah. membelakangi ataupun something nak tunjuk pandai. Sebab adik-adik perkahwinan ni kadang-kadang waktu sekarang orang rasa semua nak ikut agama sebab nak kahwin. Kenapalah semua orang ni menyusahkan perkahwinan? Cuba ikut Nabi, kita fikir macam tu. Sebab apa? Sebab kamu nak kahwin. Faham tak? Lepas tu, mahar tu cuba murah. Benda yang normal kan? Tapi Hai. okey, Apalah tinggal sikit-sikit. sorry Jadi, dalam hal ni, pertamanya kalau rasa nak berkomunikasi berdua pun boleh, tak ada masalah. Convincekan, maklumkan mak, ayah, kalau boleh nak bagi pandangan boleh. Ini kalau boleh, ini dari hati adik ataupun dari impian adik nak perkahwinan yang macam ni. Sekian-sekian ni macam ni. Explain, bukan paksa, bukan arah. Explain what you want. Parents sayang kita, dia akan appreciate kita. But first you have to first show how you appreciate your parents. Kena tunjuk dulu kita appreciate diorang. Betapa mak kita ni, lihat daripada sisi positif, dia sangat excited kita nak kahwin. Tu dia exaggerate. Hai. Okay. Dia excited tu, dia exaggerate. Exaggerate mungkin. Ataupun bukan kalau lah kata sebenarnya tak pun dia tak sayang saya. Tak. Mungkin itu impian perkahwinan dia dulu yang dia tak mampu nak buat. You know, mungkin kan. So you have to appreciate this our parents. Okay. Kalau dalam hal macam ni, pertama yang perempuan tu dulu bercakap dari hati ke hati. Especially it is mom. It's your mom. Mak ni cakaplah dengan mak. Mak cuba tengok agama. Jangan cakap macam tu. Mak akan terasa. Saya pernah ada zaman retorik masa saya tingkatan 2. Dah lah. Mama cakap dulu. Hai. Dah. Masa saya tingkatan 2, masa tu keluarga saya biasa je. Biasa-biasa je. Keluarga saya bukanlah keluarga ustazah ke apa. Saya baru, maksudnya saya nak praktis yang ketika jumpa sepupu-sepupu nak pakai tudung. Saudara mara pakai tudung, you know. Sebelum ni kami, keluarga ni macam biasalah, pegang salam, pak saudara yang bukan mahram pun macam tak pakai tudung kat rumah ke, you know. Macam tu. Jadi saya dengan kembar saya dengan retoriknya kan, masa tu dah tahu agama kan, nak pakai tudung kan. Lepas tu, sampai kita orang setahun mak, you know, that kind of things lah, macam lah, zaman jahiliah. Macam lebih ekstremis ya. Macam ekstremis Sampai semua orang macam takut dengan kita orang ni. Macam tiba-tiba jadi penghukum agama. Kita jadi macam tu. Mak tak boleh macam ni, berdosa. Mak tahu tak dosa, you know. Kita tunjuk pandai kat parents. Mak kita tahu, cuma mak kita nak berubah daripada culture yang biasa tu pun dia perlukan sokongan. Hai. Okey, jadi dalam hal yang macam ni, itu yang saya belajar. Sama juga dalam perkahwinan ni, buat macam tu bermula memang orang, ahli keluarga kita orang jauh dari kita orang. Lepas tu saya dengan kembar duduk berfikir resolusi kami kan, kenapa jauh nak buat usrah dengan adik-beradik pun orang tak nak datang, tak appreciate sangat. Kita nak buat usrah dengan adik-beradik ni, mesti retorik semua, memang buat, saya buat. Lepas tu adik-beradik tak layan kan. Lepas tu fikir-fikir balik, ini sebenarnya punca kita keras sangat. Saya fikir keras sangat sebab saya ada kembar kan. Lepas tu balik pada persoalan tadi, mak yang si lelaki ni beritahu pada isteri, bakal isteri, bersembang elok-elok dengan mak. Hai. Sembang elok pada mak, cakap apa yang kamu nak dalam perkahwinan. Lepas tu yang kedua, yang lelaki pun boleh buat effort, beritahu, bentangkan pada family. Dan ready untuk negotiate. Jangan kata yang kau nak dan suruh mak ayah ikut macam tu. Negotiate lah, win-win. Kalau tak dapat semua, at least dia orang boleh consider satu elemen. Tak bersanding, cukup lah.
Sebab mak ayah ni kita kena appreciate juga dia. Mungkin dia ada perkara yang dia nak. Jadi you all kena tahu perkahwinan yang macam mana, dan yang mana you all nak kompromi sikit, yang mana tak boleh kompromi. So strategikan macam mana nak discuss dengan parents. Jadi letaklah aim tu very clear. Ni saya nak perkahwinan saya Islamic, very general. What do you mean by Islamic? Tak tahu. Okay, specific kan apa dia. Kadang-kadang benda simple je, tak nak bersanding kan. Cakap dia duduk dengan mak. Okay, kalau mak kata nak juga buat, mak boleh tak kalau kita buat dalam rumah? Negotiate, win-win. Mak nak ada pelamin tu sebab dia nak tunjuk kat kawan-kawan dia ada pelamin cantik kat rumah. Bagilah peluang kat mak kan. Mak yang nak bagi duit pun kalau ya kan. Jadi negotiate, win-win, tak buat kat luar. Macam tu ya. InsyaAllah boleh Jangan tegur, discuss, explain dan convince. Okey, terima kasih banyak kepada Meda Arfah. Jadi dalam konteks pasal betul-betul kita tak ada autoriti apa-apa pun muslimin dalam bercakap tentang bakal pasangan. So muslimat tersebut kena ada credibility, yakinkan mak ayah, kena ada negosiasi. Alright, so soalan yang seterusnya berkaitan dengan persoalan Kahwin berpuluhan ke 3 bulan? kahwin perluan 3 bulan. Dipersilakan Saudara Aiman. First kali pasal soalan tadi kan, itu satu ujian yang bagus sebenarnya. Sebab nak uji, kita ni dah ready kahwin ke belum? Satu ujian ni adalah, bolehkah kita negotiate dengan mak ayah kita? Oh, skill negotiation dengan mak ayah tu, kalau kita boleh berjaya negotiate, apa boleh kahwin lah tu, boleh kahwin. Boleh pergi jauh, ada potensi. Tapi kalau nak cakap dengan mak ayah pun segan macam, alah, you dah cakap dengan mak ayah saya, pelik tu. Cuba imagine apa perasaan si lelaki tu. Bukan mak ayah aku. Tu satu. Dua, aku tak enter lagi, babe. Aku tak masuk lagi. Tiba-tiba nak mak pula, belum mak lagi. Bakal mak salah buat macam ni. Tu dia intro kepada family pun dah negatif dah. Payah lah. So negotiation tu boleh kita jadikan satu ujian lah. Aku ni dah ready dah kahwin ke belum? Boleh tak negotiate dengan mak ayah? Okey, pasal kahwin umur 20-an, 30-an. Memang statistik agak menggerunkan dari segi kahwin muda. Kahwin muda sebagainya. Tapi actually statistik menunjukkan kahwin 5 tahun pertama perkahwinan adalah risiko tertinggi. So statistik itu menunjukkan 5 tahun pertama perkahwinan tak menunjukkan you umur apa. Faham tak? Sekejap. Ya. Bagus juga ada anak-anak ni dia tunjuk preview pada anda. Nak berkahwin, inilah dia. Ini saya cakap, bila you single, you tak nampak apa ni. You tak rasa tau. Tapi yelah, inilah nak ke syurga ni lah. Nak ke syurga ni. Tu suara syurga tu. Cuba dengar. Okey, dah. Okey. Cabut wayar. Hati-hati. Itu wayar aku lah. Okey, betul. Okey. Kahwin 20 ke 30? Okey, statistik memang menggerunkan bagi orang yang kahwin muda. Tapi statistik yang saya tahu lah, menunjukkan yang 5 tahun pertama perkahwinan tersebut adalah yang paling risiko tinggi. Maksudnya within the first 5 years you kahwin, itulah yang mana you nak mula berkenal-kenal, mula tahu perangai buruk baiknya. Time tu dah risiko tinggi. Kalau you tak bersedia untuk hadapi yang tu, itu yang boleh menyebabkan perkahwinan tu break. Soal umur diri pula, dia ada kaitan dengan kematangan, yang mana Medan dah sebut sebelum ni. Cuma pendapat saya adalah, matang tak kira umur. Saya pernah nampak dengan mata kepala saya sendiri, orang umur 30-40 tapi dia punya perangai dia tak berapa matang sangat. Apa maksud saya? Saya bagi contoh. Katakanlah anak dia yang umur setahun, kata 2 tahun, tertumpah air. Dia marah, bukan main lagi. Now, logically speaking, orang yang umur 2 tahun macam ni, katakanlah anak kita ni kan, katakanlah dia tumpah ke air tu, apa dia faham? Cuba fikir, sebagai orang yang matang kan, apa yang dia faham?
Dia faham tak yang buat benda tu salah? Dia faham tak yang kalau dia buat macam tu orang bakal marah? Dia faham tak dari segi budaya tak bagus you tumpahkan air macam tu? Langsung tak faham. Dia adalah kertas putih. Kita yang memahamkan dia. Follow tak logik tu? So orang yang matang, anak tertumpah, dia ajar. Orang yang tak matang, anak tumpah, dia marah. So skill itu tak kira umur. Orang umur 20-an boleh ada skill tersebut. Orang umur 30-an boleh jadi tak ada skill tersebut. Sebab tu saya bagi tahu awal-awal tadi, you nak kahwin dengan dia, tanya pasal emosi dia. Dia bersabar ke tak? Wah, aku pula. Sebab kematangan bagi saya, pendapat saya adalah dia tak kira umur. Dia bergantung kepada ilmu, kefahaman sekelilingnya, rakan yang dipilih, bergantung kepada pemikiran dia macam mana, bergantung kepada dia punya emotional control dia macam mana. Itu membuatkan orang matang. Pengalaman satu lagi, bukan umur. Umur ya, umur menunjukkan dia lagi banyak pengalaman, betul. Tapi kalau dia tak belajar daripada pengalaman dia tu, apa gunanya? Tak, pengalaman banyak, tapi you tak belajar apa pun. Jadi kosong lah. Tapi banding dengan orang umur 20-an, tapi walaupun pengalaman sikit, dia dapat banyak lesson daripada pengalaman dia tu. Sebab tu tak pelik kita lihat orang umur 20 tapi Masya Allah berjaya dalam kehidupan dia. Orang umur 30-40 tak berjaya. Bukan saya nak disrespect kepada orang tua, tak. Kita respect orang tua. Cuma saya nak bagi tahu, untuk menjadikan umur sebagai kayu ukur bila nak kahwin, bagi saya kurang setujulah. Bukan sebab saya kahwin waktu umur 23, saya bias. Sebab you lihat sekeliling and you tell me. Sebab dalam kehidupan saya pernah lihat orang tua-tua bercerai. Orang tua-tua bercerai, bergaduh depan anak-anak. Saya lihat sendiri kan. So apa argument di situ? Dia orang dah tua. Bukan 30-an dek, 40-50-an. Jauh lagi pengalaman, tapi tak boleh nak handle this challenge. So kita kena decide lah. So bagi saya, isu kahwin bila ni bukanlah isu kahwin lewat atau kahwin awal. Isunya adalah kahwin sedia. Awal lewat tu adalah retorik yang tak bermakna bagi saya. Sebab tak ada istilah awal, tak ada istilah lewat. Itu kita yang reka. Kita yang bagi tahu yang perempuan ada expiry date. Betul tak? Yang mana kawan madam cakap yang perempuan ada expiry date nanti tak laku. Itu kita yang reka. Itu kita yang reka. Tapi realitinya tak ada benda tu. You kahwin bila you ready. Bila you ready, bergantung kepada individu-individu. Ada orang ready umur 30, silakan. Ada orang ready umur 40, silakan juga. Ada orang ready umur 20, silakan, tak ada masalah. As long as you are ready, you know the risk, you know the challenge, you understand what you are committing yourself towards, then go ahead. Tak kisah umur you apa. Sebab data menunjukkan yang tua boleh bercerai, yang muda boleh bercerai. Yang muda boleh berjaya, yang tua boleh berjaya. Yang kahwin sebelum belajar boleh excel pelajaran, yang kahwin sebelum belajar, yang kahwin semasa belajar boleh excel pelajaran, yang kahwin semasa belajar pun ada yang gagal pelajaran. So kita ada dua evidence. Tak boleh nak salahkan perkahwinan. Kita kena lihat individu. Individu tu yang menyebabkan perkahwinan tu jadi ke tak. Perkahwinan ni bukan magic pill tau. Ada setengah orang fikir perkahwinan tu magic pill. Macam soalan yang awal tadi, kata bila dia kahwin semua settle. Aku kahwin je, tiba-tiba aku boleh masak. Tiba-tiba boleh masak. Kahwin ni bukan magic pill. Bila you telan pil ni, semua masalah selesai. Saya argue kahwin ni adalah satu cabaran ekstra yang you tambah dalam kehidupan. Kalau cabaran sedia ada tak terurus, cabaran ekstra ni pun takkan terurus. Itu realiti dia. Jawab soalan ni Agak-agak syaitan lepas you kahwin, dia akan kerja lebih keras ke ataupun dia akan lebih malas?
Just imagine syaitan punya mentality macam mana. Sebab kita fikir lepas kahwin semua settle, syurga tu macam shortcut dah. Tapi realitinya syaitan akan lebih bekerja keras lepas you kahwin. Maksudnya apa? Lepas you kahwin, hidup you akan lebih susah. Kalau you boleh handle kehidupan tu, ya betul, kahwin akan bawa you ke syurga, relax. Tapi kalau you tak boleh handle susah tu, kahwin tu akan bawa you ke different direction. Sebab syaitan bekerja lebih keras selepas kahwin. Ma, nah, Iya. ma. Lepas kahwin lah, benda-benda kecil tu jadi besar. Isteri tak letak garam lebih. Oh, marah dia, cerai. Suami balik lewat 5 minit, marah dia. Isteri tak pakai colour yang dia suka, marah dia. Benda kecil. Tapi sebab syaitan suka main-main dengan benda kecil tu, benda-benda emotional, untuk nak mencetuskan sebarang pergaduhan dalam perkahwinan. Syaitan suka sangat. Anak kena tukar lampen, bergaduh. You nak tukar, aku dah tukar semalam. Benda kecil. Sebab syaitan bekerja lebih keras. Dan syaitan tak kira umur. Umur 30 dia tak kata, oh ni dah old timer, biarlah. Tak, you pun kena kat nanti. So bergantung kepada diri masing-masing. Tak kisah umur berapa tahun, untuk nak make sure you bersedia nak menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Ini bukan bad news, by the way. Apa yang kami cakap bukan bad news. Janganlah kata, oh takutlah aku nak kahwin, aku couple je. Kami bagi tahu ni sebab ini jalan ke syurga. Ini jalan ke syurga. Tu syurga tu. So this is all good news. Cuma nak bagi tahu jalan ke syurga tak senang. Itu je point dia. Jalan ke neraka mudah sangat. Sebab jalan ke neraka dihiasi dengan benda-benda yang syok belaka. Jalan ke syurga dihiasi dengan benda-benda yang susah, mencabar, tapi di akhirnya manis. Allahu a'lam. Dah keluar. Okey, saya sebagai moderator yang sementara, ada soalan ni? Okey, saya buka pada soalan lagi. Masih ada masa? Nah, silakan. Muslimat dengan muslimin ke? Ada? Tak ada? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Umi Dayana. Tadi di Umira. To be real, soalan ni general kepada mana-mana panelis. Boleh tak macam mana kata orang kita akan rezeki kita murah lepas kahwin. Boleh tak share macam mana rezeki murah lepas kahwin, dan macam mana masyarakat sekarang ni mereka menjadi skeptical, which is macam Tak ada rezeki. okey lah, parents kita kan mereka nak calon yang lebih stabil ekonomi dia, dan amat mudah amat susah kalau nak lepaskan pada calon yang tak stabil ekonomi dia. So macam mana, mungkin boleh share sikit atau bagi pandangan. Terima kasih. Sila. Mana-mana saya buka. Dua-dua sekali tak boleh jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cakap pasal kestabilan, usually orang cakap pasal kestabilan ekonomi tu. Tapi saya lah, lepas saya dah kahwin kan, saya realise yang kestabilan mental lagi penting daripada kestabilan ekonomi. Seriously. Ya, duit tu penting. Jangan salah faham pula. Jangan kata, oh, aku miskin, aku boleh kahwin sebab Aiman kata boleh. Poin saya adalah dia ada priority dari segi apa yang lagi penting dalam kahwinan tu. Kestabilan mental tu lagi penting. Tapi itu bukan soalan yang ditanya, cuma saya terfikirlah nak bagi tahu benda tu. Soalan yang ditanya ialah tentang persepsi masyarakat bila kahwin rezeki murah. Macam mana? Ada orang skeptikal pasal benda tu. Ada orang macam terima bulat-bulat, lepas tu kata kahwin je lah walaupun tak ada duit. Sebab apa? Allah bagi rezeki. So dia ada dua ekstrim kat sini. Satu ekstrim tak percaya langsung, kata betul ke? Tak, you kena ada duit juga. Kan sampai nak jumpa dengan ayah dia tu kena bawa bank statement tadi. Ada pula yang kata, tak payah, kahwin je, Allah akan jaga. Saya ambil jalan tengah lah. Of course ayat Quran tak boleh dipertikaikan.
Cuma jangan kita ambil mengikut nafsu kita. Orang muda suka ambil ayat Quran yang pasal kahwin, lepas tu rezeki naik, lepas tu dia guna sebagai argument terhadap mak ayah dia. Surah An-Nur ayat 32. Oh hafal, mesti pernah guna. Surah An-Nur ayat 32 betul. Apa surah tu kata apa? Maksud dia? Antara kami menuju dan kami lah. InsyaAllah Allah akan menambah. Akan menjadikan kami baik. Okay. So kita ambil translation Quran tu, yang mana kita tak faham Arabic dia, translation dia. Kita tunjukkan mak ayah, ni lah sebab ni lah saya nak kahwin, sebab bila kahwin kaya. Itu saya cakap idealistik kita ni, bila bujang, idealistik. So kita nak cuba seimbangkan. So cara saya seimbangkan macam ni. Tak dinafikan lepas kahwin rezeki bertambah. Cuma dia tak bertambah automatik. Dia tak bertambah dengan goyang kaki. Dia tak bertambah dengan you buat tak apa pun. Dia bertambah dengan usaha. Dia bertambah dengan keringat. Dia bertambah dengan penat lelah, letih, stres. Dia bertambah macam tu. Memang ada ketika saya rasa lepas kahwin ni awak macam senang je. Tapi dia bukan datang automatik. Dia datang selepas saya dah usaha ni, usaha ni. Dah ada ketika rasa susah. Cuma bila kita rasa susah, kita kena ingat Allah sebut, Allah kata bersyukurlah, Allah akan tambah. Bagilah sedekah, Allah akan tambah. Psikologi dalam Islam dia apa? Dia melawan kita punya emosi. Emosi kita cakap, kalau aku sedekah, lagilah miskin. Allah lawan emosi itu, kata lagi you sedekah, lagilah you bertambah kaya. Which is tak logik dari segi fizikalnya. Tapi itu cara Islam menyeimbangkan kita punya psikologi, supaya kita fikir, biar fikir waras sikit. So betul ayat tu tak dinafikan, cuma maksudnya kita kena faham elok-elok. Rezeki takkan bertambah dengan goyang kaki. Okay? Ya, you kahwin, rezeki akan naik, you akan rasa. Tapi dia bukan automatik, dia bukan free. Rezeki itu tak free. So ada point mak ayah bila dia kata you kena stabil ekonomi dulu. Ada point. Sebab mak ayah nak tengok usaha. Usaha tu mana? You tak boleh kata mak ayah aku nak kahwin sebab ni. Ni ayat ni. Tapi usaha tak nak. Memanglah mak ayah tak bagi. Dan bukan dia melawan ayat Quran, tak, dia melawan you punya ketidakmatangan. So tunjuk usaha tu. Sama dah juga macam exam. Boleh ke exam dapat A dengan goyang kaki? Tak boleh, you kena study. Dia sifir yang sama. You kena usaha baru Allah bagi. Dan Allah bagi kadang-kadang bukan Allah bagi benda yang kita nak, tapi Allah akan bagi, itu janji dia. Bagi apa Allah alam. Kadang-kadang bagi tu bukan tak semestinya duit. Duit kita tengok bank asal makin turun je lepas kahwin. Tapi Allah bagi lagi bahagia. Tak sebab apa? Tiba-tiba rasa salah, rasa relax rasa tenang je. Itulah rezekinya. Kita fikir rezeki duit kan? Tak. Tenang lagi penting dia duit dalam konteks perkahwinan. Tapi jangan goyang kaki dapatkan duit tu dapatkan duit tu. Cuma saya nak bagi tahu priority kena jelas, kena lebih ideal, kena lebih realistik. Kestabilan mental penting, kestabilan ekonomi pun penting, tapi tengok mana lagi penting. Sebab walaupun you duit banyak, mental tak stabil, duit tu akan hilang cepat. Mak saya bagi nasihat itu, dia kata pasal ayah saya bagi tahu yang dia baca statistik, ada orang bagi tahu statistik yang salah satu sebab perceraian awal adalah duit. Lepas tu tiba-tiba bincang lah pasal duit kan, waktu tengah makan, waktu tengah makan bincang pasal duit. Lepas tu ayah saya cakap bukan sebab duit banyak sikit, sebab tak habis belanja. Lepas tu mak saya sampuk, dia kata kalau duit tak banyak, belilah ikan kecil sikit. Nampak bahasa orang tu? Kalau duit tak banyak, belilah ikan kecil sikit. Maknanya hiduplah ikut taraf tu. Allah tak haramkan orang miskin kahwin, cuma hiduplah pada taraf tu. Itu kunci dia. Dan rezeki akan bertambah pada tempat-tempat yang kita tak sangka. Tak semestinya duit, cuma kita kena usaha dulu. Okey? Itu kita punya jual beli dengan Allah. Tunjuk usaha, Allah bagi.
Allahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih kepada saudara Aiman Azlan. Jadi ada apa-apa pesan lain daripada muslimin? Tak ada, satu je. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Solihin. Solihin. Ya. Nak tanya, sekarang ni orang muda banyak, apakah tujuan perkahwinan yang sebenar? Sebab banyak orang muda ni nak kahwin sebab nak elak maksiat lah. Tapi boleh tolong agak. Lepas tu sekarang ni masyarakat dia duk gaduh pasal rumah tangga. Betul, Nabi Muhammad dia tolong isteri-isteri dia jahit baju sendiri. Dan lelaki pula cakap Fatimah datang mengadu ke Rasulullah yang dia penat buat kerja rumah. So macam mana nak pupuk toleransi? Dan mungkin boleh cerita tentang teguran Aisyah kepada teguran Allah kepada Aisyah dalam surah At-Tahrim. Itu je. Teguran macam mana tu? Teguran sekali lagi untuk soalan ketiga tadi, minta maaf. Macam mana teguran Allah kepada Aisyah? Teguran yang ada madu, kes madu. Ada. Kes madu, surah At-Tahrim. Okey, terima kasih. Ayat mana tahu tak? Solihin. Surah At-Tahrim ayat mana? Pasal Khadijah ke? Rasa jealous ke? Okey. So saya jemput Maida Arfah untuk menjawab persoalan daripada Solihin. Hello, ada. Ada, saya sambung. Dah cabut buaya. Tak, saya sambung lah. Sambung dah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang tadi tu kami kurang arif. Pertama, surah At-Tahrim tu boleh spesifikkan tentang apa? Okey, sekejap lagi boleh perkemaskan soalan tu. Okey, pertama tentang sikit akan nak sentuh tentang rezeki tadi sikit. Betul, rezeki tu ada macam akad masa kahwin. Maksudnya Allah sebut dah ada. Masa kami kahwin, a day after akad nikah tu, Ustaz dapat call jadi pensyarah dekat UiTM, suami saya. Tapi benda tu datang rezeki tu Allah janji dalam pelbagai cara. Sesuatu yang saya percaya, bila dah berkahwin, macam mana rezeki tu ada dengan usaha yang kita buat. Kan, dengan usaha yang kita buat tadi lah. InsyaAllah rezeki tu akan datang. Okey, tujuan perkahwinan sebenar. Okey, betul. Kalau you all kena answer this question to yourself. Sebenarnya apa tujuan perkahwinan? Adakah untuk mengelakkan maksiat je? Pertama, ianya adalah tuntutan fitrah. Perempuan tak rasa sangat, tapi perempuan kadang-kadang over juga sekarang. Lelaki, once you dah balik, kamu dah ada kata kecenderungan tertentu dengan situasi sekarang ni menyebabkan kamu ada rasa nak kahwin. Okay. Bila dah rasa nak kahwin, jangan terus cari pasangan. Terus mulakan strategi yang Aiman sebut tadi. Dia mula 5 tahun tu. Saya kata, dah ada calon ke belum? Dia kata, belum ada calon. Tapi once 5 tahun dia rasa nak kahwin, apa dia buat? Dia sembang dengan mak ayah dia. Dia dapatkan information, dia sembang dengan mak dia tentang kahwin, apa yang ni. Lepas tu dia bina hubungan dengan mak ayah dia supaya mak ayah dia percaya dia, Dan masa yang sama dia menyediakan diri dia untuk perkahwinan. Jangan lepas dah rasa nak kahwin terus cari couple. Itu salah. Yang kedua, matlamat dia memang untuk tuntutan fitrah yang rasa nak kahwin. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni betul-betul rasa nak kahwin tu dah sedia ke belum, kan? Yang perempuan kadang tanya akak, macam mana nak tahu saya ni dah bersedia nak kahwin ya? Saya tak tahu saya dah bersedia ke belum. Perempuan senang je menurut saya tak ada persediaan yang hakiki, yang maknawi ke apa, tak ada. Wanita bersedialah untuk menjadi isteri, ibu kepada anak-anak. Dan macam mana nak bersedia tu, pada saya yang saya buat, dapatkan knowledge. Macam saya nak beranak, kalau saya tak tahu, saya tak reti nak hadapi situasi tu. Macam mana nak bagi saya tenang, saya rasa boleh confident lalui fasa nak melahirkan, sebab baru 2 bulan melahirkan anak. Saya akan baca dan saya tahu, dalam situasi ni saya react macam ni, dalam macam ni saya kena buat macam ni. So, bila saya berada dalam situasi macam tu, saya lebih tenang dan saya tahu apa saya nak buat. Sebab saya tahu, saya kata, okay doktor, relax, saya tak ready lagi. Okay, doktor kata, now you can push. Tak, doktor saya tak ready, saya kena mental saya ready. Cik, argue pula dengan doktor. Tak, maksudnya kita tahu diri kita.
Kita ikut. Kalau sebab tu perempuan dalam salin, dia react pun tak boleh, baby nak keluar sebab kamu ikut doktor suruh buat push, tapi kamu tak sedia lagi. Sebab kamu, apa tak? Tiba apa kaitannya dengan soalan ni? Soalannya matlamat perkahwinan, macam mana kamu kenal diri kamu dan react tentang tu kan? Tujuan perkahwinan yang seterusnya yang kamu kena letakkan dalam matlamat perkahwinan kamu, yang saya dan Aiman selalu sebut jambatan ke akhirat. Jadi kan ini perkahwinan ni untuk menjadi saham cepat masuk syurga. Buat yang ni, letakkan matlamat tu. Bila kamu ada matlamat tu, kamu akan sentiasa alignkan action kamu supaya dapat jadi saham, bukan jadi masalah. Faham tak? Boleh. Bila macam tu kita tahu mana dapat. Jadi dia akan membentuk action seterusnya. Isteri yang macam mana? Suami yang macam mana? Kehidupannya macam mana? Tindakannya macam mana? Sebab kita tahu matlamat akhir kita adalah akhirat. Sebab tu Allah selalu sebut kalau kita ni orang yang beriman, percaya dengan kehidupan akhirat, pegang dengan tu. Dan kita yakin sebagai umat Islam betul. Jadi tindakan kita tu dipandu dengan matlamat akhirat. Begitu juga dengan rumah tangga. Itu matlamat perkahwinan. Kalau sekadar nak melampias nafsu, berapa lama boleh tahan? Contoh kamu suka donat, makan donat setiap hari. Masa kamu lepas minggu kamu rasa nak makan donat lagi? Boring, nak muntah. Lelaki, kalau hanya lihat pada seksual je, kamu ingat kamu akan rasa bahagia dengan tu? Mungkinlah rasa tenang, tapi lepas tu apa lagi ya? Rasa macam biasa je, tak ada perubahan pun dalam kehidupan. No. Macam tu juga dengan perempuan. Perkahwinan ni dalam kamu nak membentuk suasana keluarga yang bagaimana dan berusaha bersama, saling melengkapi. Itu saja perkongsian ataupun jawapan daripada Maida Arfah. Jadi saya kira minta maaf pada persoalan ketiga, suratan bukan kepakaran kami, boleh tanya ustaz-ustaz lain. Okey, jadi saya kira soalan tadi adalah soalan yang terakhir lah, dapat hina daripada AJK. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada panelis kita, saudara Aiman Azla dengan Maida Arfah atas perkongsian berkaitan dengan Forum Baitul Muslim bersedekah aku ini. Okey, jadi secara konklusinya saya boleh sebut kat sini, perkahwinan ini adalah satu perkara yang kalau di peringkat adik-adik jauh lagi lah kan. So benda itu perkara yang apa yang disampaikan oleh panelis pada hari ini adalah perkara yang boleh dipraktiskan daripada masa sekarang. Bukan nak tunggu nak kahwin tu baru nak praktis. Saya kira banyak persoalan atau jawapan yang dibagi daripada panelis kita pada hari ini sangat dekat dengan adik-adik. Sebab Abang Aiman 26, Maida Arfah 33, saya 23. So jawapan-jawapan yang dekat dengan adik-adik. Dia tak ada retorik sangatlah. Okey. Sedikit pantun. Daun terlarang di atas dulang, anak udang mati dituba. Dalam kitab ada terlarang, yang haram jangan dicuba. Okey. Itu sahaja kot perkongsian kami pada pagi ini. Minta maaf mana silap mana kurang sepanjang pengambilan saya sebagai moderator pada pagi ini. Saya doakan adik-adik semua dipermudahkan, tak kira dari sudut akademik ataupun urusan peribadi. Begitu juga dengan panel lah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup tak buka majlis tadi kan. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih ahli-ahli panel atas perbincangan yang penuh dengan pengisian dan tidak lupa juga kepada moderator yang mengalihkan forum itu tadi. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah forum kita pada hari ini. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami, saya ingin menjemput saudara Muhammad Zul Hafiz bin Muhammad Zul, Wakil Majlis Tertinggi Rakan Masjid UTP, diiringi oleh Muhammad Rais Asyakir bin Saidin untuk menyampaikan cenderamata kepada ahli-ahli panel dan moderator.
Dipersilakan ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Aiman Azlan, Aiman dan Pin Azlan untuk menerima cenderamata. Seterusnya dijemput ahli panel yang kedua, Wan Nur Arfah binti Abdul Sabian untuk menerima cenderamata. Dan akhir sekali dijemput moderator kita pada pagi ini, Muhammad Aizuddin bin Muhammad Hamid untuk menerima cenderamata. Oh sebab dia orang tahu saya naik train tu. Nanti kamu tu tanya-tanya bos apa. Dia bagi anak tak tanya ni. Kejap nanti kita punya. Para panelis dan moderator dipersilakan turun dan bagi tempat. Terima kasih diucapkan. Allah Akbar. Handset. Handset. Bukan. Handset kat sini. Record tak? Oh? Oh, record. Oh, okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, maka sempurnalah sudah majlis kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri majlis kita, izinkan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam melaksanakan forum Baitul Muslim ini, secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak lupa juga kepada hadirin yang sudah hadir. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kemaafan di setiap kesilapan dari tutur kata maupun laku cara. Jumpa lagi pada lain ketika. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul maas. Majlis mempersilakan Saudara Muhammad Rais Ash-Shakir beserta Wakil Majlis Raya Rakan Bazir UKP Saudara Muhammad Zulhafiz bin Muhammad Zul untuk menjemput dan mengiringi ahli-ahli panel dan moderator ke tempat yang disediakan untuk menjamu selera. Dipersilakan. Saya akhiri anak saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.